Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini kita telah bantu seramai 2,300 orang lebih untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan saya nak buat sedikit sharing berkenaan dengan macam mana kita boleh makan makanan yang bergoreng ataupun makan makanan berminyak dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Apa khabar Puan Ana Maisarah, Puan Akiko, Puan Liza yang ada dalam kita punya Telegram channel dan juga yang sedang menonton dalam Facebook live kita. Untuk yang dalam Telegram channel, kita boleh macam berkomen-komen dekat ruangan paling bawah sekali. Situ ada satu ruangan komen dalam Telegram channel kita. Apa khabar Puan Najla Wildan? Alhamdulillah. So macam ni tau. Siapa kat sini boleh tak komen? Siapa kat sini yang kenal mereka yang suka makan makanan yang berminyak? Cek komen sikit. Waalaikumsalam Puan Ana. Okay, waalaikumsalam Puan Liza. Apa khabar? Alright. Macam ni. Ramai orang sebenarnya memang kalau boleh kita nak elakkan daripada makan makanan berminyak sebab kita semua tahu makanan berminyak tu tak sihat. Namun terikut dah style dia kan. So kita perlukan minyak in the sense that minyak tu kena pilih minyak yang betul supaya dia bukan akan menjadikan kita jatuh sakit tetapi dia akan menjadikan kita lebih mudah lagi meningkatkan tahap kesihatan kita. Macam ni, dalam minyak ada satu elemen. Nama elemen itu adalah fat ataupun lemak. Waalaikumsalam Puan Siti Sarah. Apa khabar? Okey. Dalam minyak ada satu elemen nama dia lemak. Dan lemak dalam minyak ni dia boleh dipilih sama ada nak pilih minyak ataupun lemak yang sihat ataupun lemak yang tak sihat. Antara dua tu je kita boleh pilih. So kalau kita pilih lemak yang tak sihat ataupun kita tak tahu kita pilih lemak tu sihat ke tidak, okey. Waalaikumsalam Puan Syahzuriah. Apa khabar Puan Amida? Kalau kata yang kita macam tak berapa nak tahu dalam minyak tersebut adalah mempunyai apa nama tu lemak yang sihat ke tidak, kita mungkin akan ada satu masalah, nama dia kita akan makan je semua lemak-lemak yang tak sihat tu. Okey. Alhamdulillah bertenaga ceria terhadap Puan Siti Sarah. Macam ni, kebanyakan daripada minyak masak yang kita beli dekat luar sana mengandungi lemak tepu dan lemak tepu tu tak sihat terutamanya kepada kita yang nak cuba turunkan berat badan. Dia akan menjadikan kita punya saluran darah semakin sempit. Dia akan menjadikan kualiti darah tak berokey, menjadikan jantung kita tak berapa cantik nanti. That's why kita akan senang dapat penyakit kolesterol, tekanan darah tinggi dan akhirnya dia akan menyebabkan kegemukan. Walau bagaimanapun, sekejap, saya nak bersin sebenarnya. Sekejap Alhamdulillah. Sedapnya bersin. Sorry. Daripada tadi duduk macam hidung ni macam menggelitis je macam nak saya bersin tapi tak dapat keluar sebab duk sibuk duk cakap. Sekejap lagi. Saya akan dulu. Sorry Alhamdulillah. Sorry. Okey. Dalam arti kata lain, kalau kita boleh pilih lemak yang Puan Aminah pun rasa nak terbersin juga. Kita sama-sama bersin Kalau katakan kita punya pilihan minyak kita pilih daripada sumber lemak yang sihat, insya-Allah kita makan lemak banyak, kita ambil makanan yang berminyak macam mana sekalipun, kita masih mudah nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Bila saya tengok balik gambar saya rasa macam saya kena shave dah hari ni. Okey. Boleh faham tak? So kalau faham boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share? Okey. Keluar semua penyakit. Alhamdulillah. Okey. Sekejap Okey, sekejap. Saya nak letak satu link Telegram channel ni. Faham kata Puan Liza? Faham kata Puan Siti Sarah? Alhamdulillah. Macam ni point saya. Dalam erti kata lain, bila kita memilih nak makan makanan yang bergoreng, in fact saya pun kerap juga makan makanan yang bergoreng. Cuma pilihan minyak masak tu saya hanya akan pilih
minyak masak, minyak zaitun atau minyak kelapa sahaja? Waalaikumsalam Puan Marbati. Siapa sini nak tahu macam mana caranya untuk kita memilih minyak masak yang betul? Boleh tak komen nak tahu? InsyaAllah faham Puan Najlah Wildan. Siapa sini nak tahu macam mana caranya untuk kita pilih minyak masak? Nak tahu? Kata Puan Liza. Ni cara dia. Nombor 1, bila kita beli minyak masak, cuba tengok dekat minyak masak tu ada satu bahagian dekat belakang. Katakan ini minyak masak, ni buku saya baca lah. Ini bukan minyak masak. Waalaikumsalam Puan Afira. Ini bukan minyak masak, ini dah buku. Bila tengok kat belakang packaging ataupun somewhere dekat packaging minyak masak tu, kita akan dapat nampak ingredient pada minyak masak tersebut. Dan kita cuba cari dekat mana-mana kat situ ada salah satu daripada 2 perkataan ni. Mesti ada dekat minyak masak yang kita nak gunakan untuk kita makan. Apakah dia? Nama dia adalah MCT atau MCFA. Cuba tulis MCT, MCFA. Boleh tak komen MCT atau MCFA? Okay, bukannya ejaan EMSITI. Bukan. MCT, MCFA. Antara, boleh tak komen kejap? Saya nak tengok berapa ramai yang boleh menulis sikit pada pagi ni. Kalau boleh kan? Kalau boleh, kalau sekiranya korang rasa sharing yang saya nak bagi pada pagi ni adalah satu benda yang akan mengubah hidup kita dan juga mengubah hidup orang lain, please tekan butang share dan niatkan bila kita tekan butang share akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat. Yang ada dalam Telegram channel boleh juga tekan forward ke channel saya pun tak tahu untuk kita sharekan kepada orang lain yang mungkin akan dapat manfaat daripada apa yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni, iaitu sharing dengan tujuan untuk memberikan manfaat. Apakah itu MCT? Apakah itu MCFA? Terima kasih Puan Najlah Wildan dan juga Puan Liza yang komen dekat situ. Bukan MCD, itu MACD. MCT nama dia medium chain triglyceride. Kalau katakan MCFA, medium chain fatty acid. Yes. Puan Siti Sarah, terima kasih. Puan Liza, terima kasih. Puan Afir, Puan Najlah pun terima kasih. Okey. Apakah medium chain triglyceride? Apakah medium chain fatty acid? Kedua-duanya bermaksud dia adalah benda yang sama je. Cumanya yang kita nak sampaikan kat sini adalah MC, iaitu medium chain. Medium chain tu adalah satu chemical chain, rantaian kimia. Rantaian kimia. Tak dapat join kerja, tak apa, terima kasih Puan Noreni. Adalah rantaian kimia yang tak panjang untuk molekul minyak. Bermaksud badan kita mudah nak cernakan. Badan kita, bila kita makan sesuatu, tak kisahlah makan apa sekalipun, baik nasi ke, baik kuah kari ayam apa ke, daging rendang ke dan sebagainya, badan kita akan memecahkan molekul-molekul dalam makanan tu supaya ianya mudah untuk dihadam. Boleh faham? Cuma dalam minyak, especially minyak masak yang kita biasa sangat beli tu, dia mengandungi chain ataupun rantaian minyak yang panjang. Dan bila panjang, badan kita akan buat proses yang lama untuk memutuskan rantaian minyak tu supaya ianya mudah nak dihadam. So, kalau katakan badan kita ni tak berapa ataupun kita punya sistem pencernaan kita tak apa cantik sangat, terutamanya kepada mereka yang mempunyai masalah seperti nama dia gallbladder ataupun dia punya gallbladder, bahasa Melayu apa dia punya gallbladder lah. Apa binatang gallbladder saya lupa. Hempedu. Kalau katakan hempedu ada masalah for whatever reason, contohnya macam masalah seperti hempedu ada batu ke ataupun rosak ke dan sebagainya, lagi kena kurangkan pengambilan yang minyak masak yang biasa ni. So, badan kita akan memutuskan rantaian-rantaian minyak tu supaya untuk mudah nak dihadam. Kalau kita ambil yang long chain ataupun minyak masak biasa yang mengandungi susah nak dihadam, badan kita akan lambat nak proses minyak tersebut dan akan menjadi masalah yang lain. Oh, Puan Liza ada batu hempedu. Kenapa tak bagi tahu? Tak apa. Puan Liza, saya sarankan Puan Liza kerap ambil lemon. Kalau katakan tak ada masalah, ambil lemon lah. Ataupun ambil something yang akan something yang macam lemon, seperti macam limau ke, ataupun macam something yang masam dan masam lah. Macam tu,
Dia sesuai untuk mereka yang ada masalah mempedu masalah ni. Okey, so memang kena kurangkan pengambilan minyak juga dan cuba tukar minyak masak tu kepada medium chain triglyceride ataupun medium chain fatty acid. Biasanya minyak masak dua ni hanya ada pada minyak kelapa dan minyak zaitun sahaja. Dan juga ada lagi macam minyak avocado lah, minyak apa benda lah, minyak almond ke, minyak cashew, saya tak ingat. Tapi minyak masak tu tak banyak dekat Malaysia. Tak banyak dekat Malaysia sebabkan kita bukan mengamalkan satu diet ni, nama dia diet Mediterranean. Kita bukan macam tu. Kita lah jenis makan macam suka hati kita kan, yang kita makan selalu. Cuma kita kena bijak menukarkan sedikit bahan-bahan dia supaya kita tak ada masalah pun nak makan makanan bergoreng. Itu nombor satu. Boleh faham tak? Tukar minyak masak. Nombor satu. Siapa sini dapat sesuatu so far? Boleh tak komen dapat sesuatu tak? Siapa sini yang rasa apa yang saya share pada pagi ni macam membuka sikit pemahaman kita? Nak kurus ni tak susah pun. Cuma kita kena bijak menukar benda-benda tertentu je. Macam minyak masak kepada minyak masak apa contohnya. Dapat satu kata Puan Liza. Terima kasih. Siapa sini? Saya suka tahu kalau kata kita dapat berinteraksi bersama-sama. Selain daripada saya dapat kenal you all, sebut nama you all. Apa khabar Puan Marbati? Alhamdulillah. Saya juga dapat, kita juga akan dapat tahu tentang apa kita punya aim sama-sama. Apa yang kita nak capai. Alright, yang ada dalam Facebook Live ni, klik kat pin komen. Boleh masuk dalam kita punya Telegram channel. Sebab saya ada sesuatu yang best nak bagi tahu kepada you all semua yang ada dalam Telegram channel kita ni. Tentang esok, apa yang kita akan buat. Khusus untuk mereka yang nak turunkan berat badan. Okey, terima kasih yang komen dapat. Terima kasih kepada Puan Liza, Puan Syarifah Zuria kot. Syarifah ke SH tu. Puan Marbakti, Puan Siti Sarah. Saya nak share lagi satu lagi benda. Macam mana caranya untuk kita boleh juga makan makanan yang bergoreng. Supaya kita akan dapat meningkatkan tahap kesihatan kita. Hadir Puan Nurmi. Akan meningkatkan tahap kesihatan kita. Akan menjadikan diri kita jauh lebih sihat daripada sebelum ni dan sebagainya. Waalaikumsalam Puan Aminah. Nombor 2 adalah, okay, kita boleh ambil makanan bergoreng dengan syarat jangan ambil selalu, itu klise. Nombor 2, jangan ambil hari-hari lah maksud saya kan. Nombor 3, cuba try gunakan air fryer. Air fryer ni macam saya buat selalu, saya akan katakan saya nak masak ayam dengan air fryer. Ikan saya jarang. Saya pernah masak ikan tapi saya jarang masak ikan sangat dengan air fryer. Biasa ikan saya akan masak ikan salmon. Tapi most of the time ayam yang saya masak pakai air fryer, saya akan marinatekan dia dengan bahan-bahan ataupun herbs yang apa-apa herbs lah. Tak kisah, macam saya suka letak chili flakes kadang-kadang, black pepper. Saya juga suka letak adik ipar saya punya satu, kalau siapa yang pernah makan, nama dia Senang Masak. Satu bahan-bahan yang ada serbuk bawang lah, serbuk serai lah, serbuk garlic lah. Semua benda tu saya akan campurkan dekat ayam saya, dicampurkan pula dengan segala benda tok nenek. Campak dalam air fryer. Jangan lupa balutkan dulu dengan aluminium foil. Lepas tu bila dah masak, dia garing, dia sedap. Tak perlu minyak langsung sebab dalam ayam tu pun dah ada minyak dah. Dah ada lemak yang akan ditukarkan kepada minyak bila di air fry kan. Boleh faham tak? So dalam lemak ayam memang mengandungi medium chain, memang mengandungi lemak yang macam lemak biasa, minyak biasa. Cuma baging sesuai tak makan masa berdiet dengan air fryer? Sesuai, boleh je, tak ada masalah. Bagi saya semua makanan yang halal, saya ulang, semua makanan yang halal kita boleh makan ketika berdiet. Jangan ambil makanan yang haram. Mungkin kita tak gemuk tapi kita dapat penyakit. Macam itulah kan. So bermaksud kita kena pandai memilih makanan ala kadar supaya kita tak overdo pemilihan makanan kita sehingga kan dia mengganggu kita punya tahap kesihatan, mengganggu progres berat badan kita. Overdo tu bermaksud kalau kata kita suka makan nasi lemak waktu pagi, boleh ambil nasi lemak pada waktu pagi, tapi bukan ambil nasi lemak sampai 3 bungkus satu pagi. dalam waktu pagi. Boleh kita nak makan kuih, tapi bukan kita nak melantak kuih tu sampai berplastik-plastik pada 1 pagi. Pada waktu pagilah. 1 pagi tu kepada 1 AM. Boleh faham kan? So,
key point dia adalah kawal portion. Dan yang paling penting sekali, kita juga kena bijak memilih makanan yang akan bantu kita rasa kenyang lebih lama. Kalau katakan kita ambil makanan contoh macam curry puff ataupun donat pada waktu pagi, InsyaAllah pada jam 11 pagi tu kita dah rasa lapar dah balik dan kita rasa nak makan lagi. So kena pandai kira-kira kalori satu. Nasi lemak saya makan 3 suap je kot. Okey lah Puan Nurmi, tak ada masalah. Suap tu kira ngam-ngam je lah So maksud saya macam ni. Okey, tak kisah. Waalaikumsalam Puan Kamalia, apa khabar? Tak kisah kita nak kita nak makan apa. Yang paling penting, of course kena tahu berapa banyak kalori. Nombor 2, kita pun kena faham makanan. Kita tak nak kita main makan je makanan tanpa kita tahu profil makanan tu. Tahu tak maksud profil makanan? Maksud profil makanan tu apa? Contohnya kan, oh saya nampak ramai juga kat sini. Ada Puan Akiko, Puan Liza, Puan Jihan Kuku, Puan Wati, Abdul Ahmad Zamli, Puan Majid, Tuan Majid Yani, Puan Latifah Omar. Nanti Puan Latifah Omar saya call lepas habis live ni. Okey. Apa tadi? Setiap makanan ada profil dia. Kita tahu kan ada makanan yang berkarbohidrat, makanan berprotein, makanan yang berlemak. Kita pernah tahu kan? Bagi komen jap. Siapa ni? Hai Tuan Khairul Anwar. Nasi lemak saya makan sebungkus je. Kalau breakfast ganti roti sebab jemu pula makan roti je. Okey, kau tim tak ada masalah. Nak makan apa pun kena tahu kalori. Banyak mana kita tengah. Betul. Kalori tu nombor 1. Nombor 2, kita kena tahu profil makanan. Makanan ni makanan apa? Kita tak nak suka hati je makan. Kita tak tahu makanan tu apa. Kan? Kita tak tahu makanan tu dia protein tinggi ke, makan yang berkarbohidrat ke, makanan yang berlemak. Most of the time, setiap makanan ada dia punya portion lemak, protein, karbohidrat dia. Macam ayam, dia hanya ada protein dan lemak. Macam nasi, dia ada. Nasi putih kita, dia ada karbohidrat, dia ada protein. Lemak sikit kurang. Minyak memang 100% purely adalah lemak semata-mata. Persoalan dia, adakah kita tahu? Santan ada gabungan, ada karbohidrat sikit, ada sikit, so ada mana lagi? Ada apa tadi? Macam benda lah. Baca label tu penting. Nombor 3 yang kita kena faham tentang makanan, terutamanya makanan berkarbohidrat, kita kena tahu sama ada GI dia tinggi ke rendah. Dan most of the time kita tak baca pun. Kan? Most of the time kita just tengok, oh sedap ni, mencekik makan. Kita tak tahu. Kita tak tahu dan kita tak pasti. Dan bila tak pasti, itulah menjadikan kita susah nak kawal selera makan. Kita susah nak kawal berat badan. Dan bila kita salah pilih makanan juga, kita susah nak kawal selera makan juga. So, kalori nombor 1. Nombor 2, profil makanan. Nombor 3, kita kena tahu juga selain daripada profil makanan secara general, kita pun kena tengok deep juga dia punya level GI, terutamanya karbohidrat. Itu memang penting untuk kita yang nak turunkan berat badan. Sebagai contoh, boleh tak saya nak share sikit satu story pasal diri saya? Minggu lepas, dengan 2 minggu lepas, kita ada satu challenge dengan student Batak Fitness. Yang mana challenge tu adalah challenge tanpa gula. Sehari tanpa gula. Sehari tanpa gula. So saya buatlah kan. Of course memang agak tak biasa. Sebabkan saya dah biasa dah ambil makanan bergula ni, makanan manis ni. Termasuk saya tak ambil pun sebarang sweetener. Macam contohnya macam artificial sweetener, macam Equal ke yang ada 0 kalori tu. Saya tak ambil stevia ke dan sebagainya. Nak tahu tak apa yang berlaku kepada diri saya? Boleh tak komen? Nak nasi resistant bagus. Itu nasi bulletproof nama dia. Saya pun tak pasti. Nasi bulletproof nama dia. Okey. Nasi ada juga gula kan? Nasi ada gula. Macam ni tau. Okey, maksud gula tu macam ni. Gula ada banyak di mana-mana makanan. Yang paling penting, makanan yang kita ambil tu bukanlah makanan yang diproses. Kalau makanan yang diproses ada gula, elakkan. Tapi makanan yang tak diproses macam nasi, macam buah-buahan, buah-buahan tak diproses. Kita ambil apple, kita cuci-cuci, kita makan, ngap-ngap-ngap. Dalam apple tu pun ada gula, dalam pisang pun ada gula. Bukan goreng pisang, tapi pisang pun ada gula. Kita boleh makan.
walaupun ada gula dalam tu pun dia tak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah bila kita beli curry puff tu dah diproses daripada tepung tu dia letak mentega, dia letak gula sikit, letak tu sikit ni, dia adalah curry puff, dah diproses. Contohlah yang kedua, donat pun sama juga, diuli daripada tepung dan sebagainya. Makanan apa yang tak ada gula? Banyak makanan berprotein tak ada gula. Most of the time lah, melainkan kalau kita masak ayam tu dengan gula, of course lah ada gula. Tapi makanan berkarbohidrat mostly ada gula. Yang paling penting kita kena pastikan pengambilan makanan karbohidrat tu bukanlah makanan karbohidrat yang diproses. Itu yang kita cuba kena elakkan. Alright, sambung semula. Berkenaan dengan apa kita cakap tadi, berkenaan dengan apa saya berlaku pada diri saya. Saya rasa okey je. Walaupun sebenarnya saya rasa macam tak berapa nak seronok sangat sebab tak dapat makan kopi 3 in 1 saya. So itu yang menjadikan saya continue je lah kan. Maksudnya makan bergula tu. Dalam arti kata lain, kita sebenarnya boleh je. Dengan syarat kita kena ubah serba sedikit dengan kita punya makanan sedia ada supaya kita dapat capai berat badan kita nak. Dan kita boleh makan makanan kegemaran kita. Mungkin bukan setiap masa, mungkin boleh hari-hari atau mungkin tak boleh hari. Okey, dan sebagainya. Boleh faham tak saya? Dan point saya kat sini adalah cara yang kita buat dalam Batak Fitness ni adalah kita ajar macam mana student kita boleh makan makanan kegemaran dia dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Siapa kat sini yang berminat nak belajar benda tu, boleh tak komen? Cara ni telah digunakan kepada student saya. Ramai student saya. Yang mana mereka ni dulunya macam pertama mereka tak tahu. Oh, makanan ni nasi ni bulletproof katakan. Nasi bulletproof. Kita makan. Ngam. Tapi kenapa tak turunkan berat badan Sebab apa? Ada beberapa punca. Punca pertama, kita mungkin metabolisme kita dah makin drop. Dan bila metabolisme kita makin drop, mungkin kita makan sikit pun masih lagi boleh naik berat badan kita. Apatah lagi makan banyak kan? So, metabolisme kita memainkan peranan. Persoalan dia, kita tak tahu berapa metabolisme kita sekarang. Yang paling penting, bila kita semakin berusia, metabolisme kita semakin teruk. Walau bagaimanapun, walaupun kita dah semakin berusia, metabolisme kita pernah menurun sebelum ni, kita boleh tingkatkan dia melalui pemilihan makanan yang betul, melalui senaman yang betul dan melalui kita punya gaya hidup yang betul. Metabolisme rendah, antara kita nak tahu sama ada kita ni ada metabolisme rendah ke tidak, kita akan rasa macam lemau, penat dan sebagainya. Kita rasa macam tak best hidup kita, faham tak? Kita rasa macam cepat lupa. Kita dah makan pun rasa macam tak cukup makan lagi, macam nak makan lagi, selera makan tak dapat nak kawal. Macam tu. So benda-benda macam tu kita kena kawal dengan cara macam mana? Dengan cara pertama sekali, kita boleh tukarkan minyak masak kita. Sebab minyak masak yang MCT ataupun MCFA tu akan sedikit sebanyak meningkatkan metabolisme kita. Nombor 2, cepat lupa kan. Nombor 2, kita juga boleh ambil makanan yang mengandungi protein yang tinggi. Nombor 3, ambil makanan yang berfiber tinggi dan ber-GI rendah. Antaranya seperti buah-buahan lah, buah-buahan, even nasi pun boleh. Tapi salah satu cara macam mana kita boleh menjadikan nasi kita tu boleh jadikan dia lebih sihat untuk dimakan, saya akan masakkan saya punya brown rice dalam rice cooker dan saya akan letak beberapa titik minyak kelapa. Benda tu dia akan meningkatkan lagi GI. GI dalam merendahkan lagi GI dalam nasi tu. Walaupun dalam brown rice tu pun ada gula, tetapi kesan gula dalam nasi tu tak tinggi mana pun berbanding dengan kalau kita makan makanan lain macam minum air manis dan sebagainya. So ini adalah beberapa tips lah yang saya nak share. Siapa kat sini yang mungkin baru lagi dengan saya, boleh tak komen dalam Facebook Live ni? Siapa sini yang baru first time tengok Facebook Live saya ataupun beberapa kali tengok Facebook Live saya tapi jarang memunculkan diri?
kebetulan tiba-tiba bila baru dia join, tiba-tiba saya lah orang yang pertama join ni. Boleh tak bagi saya love sikit? Yang dalam Facebook, dalam Telegram channel ni, ada tak sesiapa kat sini yang mungkin kali pertama tengok saya sharing pasal benda ni, ataupun dengar kali pertama saya sharing pasal benda ni? Macam akak masak nasi guna minyak kelapa buat sendiri. Hui, power gila. Betul the best. Puan Yati Hamdan pun ada kat sini juga. A mom and a teacher, kan? Saya kali pertama Puan Wati Abdul Zamli. Alright, saya pun suka orang pertama-tama kali ni. Kenapa? Sebabkan bila pertama kali ni, saya nak bagi tahu sikit, ada something yang saya nak share kepada yang pertama kali. Even kalau yang dah banyak kali pun ada something yang saya nak share. Terutamanya kalau kepada mereka yang belum lagi pernah join kita punya webinar kita. Siapa sini yang berminat untuk mengetahui kunci ataupun saya sebut sebagai master key kurus, kunci besar kurus tanpa produk. Dan bila kita dapat kuasai ketiga-tiga kunci ni, insya-Allah kita akan senang-senang je turunkan berat badan. Siapa sini yang berminat nak tahu, boleh tak komen? Besok jam 2 petang 27 November kita akan buat satu webinar di dalam platform Zoom. Okey, saya akan terangkan tentang cara macam mana kita ni senang-senang je boleh turunkan berat badan secara bersahaja. Tadi saya cerita serba sedikit tentang kira kalori, tentang kalori makanan, tentang profil makanan, macam mana nak tahu semua benda tu. Besok saya akan terangkan lebih lanjut. Dan sebenarnya sharing yang saya buat ni adalah sepatutnya bernilai RM199, tetapi kita bagi secara percuma je kepada 100 pendaftar terawal. Okey, siapa yang berminat, yang ada dalam Facebook Live ni, boleh join Telegram channel Syah Batak yang saya dah letak di pin komen tu. So klik kat pin komen, dia akan terus masuk dekat dalam kita punya Telegram channel. Jangan lupa tekan join. Dan yang ada dalam Telegram channel ni, tahniah sebabkan berada dalam ni. Kejap lagi dalam 9.45 atau 9.40 macam tu, saya dah schedulekan satu post untuk terangkan serba sedikit tentang webinar tersebut. Dan pendaftaran boleh buat dekat situ. Pendaftaran again secara percuma. Besok saya akan terangkan selama 1 jam setengah macam tu, tentang macam mana sebenarnya kita senang-senang je boleh turunkan berat badan secara bersahaja, tanpa stres, dan boleh nampak kesan seawal 7 hari. Kalau katakan kita faham betul-betul cara ni. Berminat tak kalau kita dapat turunkan, kalau dapat follow cara yang tak stres, yang tak ubah banyak kita punya corak pemakanan, kita masih lagi boleh makan makanan, minum minuman kegemaran kita, dan akan nampak kesan kurus seawal 7 hari. Siapa yang berminat? Boleh tak komen berminat tak? Kalau berminat dalam Facebook Live ni, boleh tak bagi saya love banyak-banyak sikit? Bagi saya love, share sikit dalam Facebook Live ni. Sebab yang tu yang saya akan share besok. So cara dia macam mana? Join Telegram channel yang saya dah letak di pin komen tu. Kemudian nanti 9.40 saya akan letakkan satu link pendaftaran. Dan dalam link pendaftaran tu kita boleh tengok lah, kita boleh tengok apa yang ada dalam tu, macam mana sebenarnya kita boleh buat, apa yang kita akan share sepanjang Zero to Slim Fit tu. InsyaAllah siapa yang belum daftar, saya memang galakkan untuk daftar. Siapa yang belum join lagi kita punya Telegram channel ni, saya galakkan memang untuk join, sebabkan banyak benda saya share dalam Telegram channel tu, termasuk tips kurus harian. Alright, saya rasa kan jumpa saya malam nanti dan jumpa saya besok jam 2 petang. Sekiranya you all dah mendaftar dalam Zero to Slim Fit, saya tak sabar-sabar nak jumpa you all dalam Zero to Slim Fit. Saya pun tak sabar-sabar juga Kak Liza nak share benda ni, kan? Tak sabar nak je. Saya pun tak sabar nak share ni. Sebab apa tau? Nak tak tahu cerita tentang macam mana sebenarnya Zero to Slim Fit ni kita boleh manfaatkan. Siapa nak tahu apa yang kita boleh manfaatkan, apa yang you akan dapat dalam Zero to Slim Fit ni? Boleh tak komen? Nak tahu tak? Kalau nak tahu, boleh tak bagi saya love? Apa yang saya nak bagi tu nanti dalam Zero to Slim Fit, saya nak bagi beberapa benda yang best. Nombor 1, kita akan bagi satu e-book yang bernilai RM49. Nama dia adalah Panduan dari Plus Size ke M. Saya nak bagi contoh. E-book ni ditulis berdasarkan pengalaman saya sendiri, bantu lebih daripada 2,000 orang. Okey. Lebih daripada 2,000 orang berjaya turunkan berat badan. Hasil dia seperti mana gambar-gambar yang saya tunjukkan ni. Macam ni.
Nama dia lah Puan Suzana Ali. Badan dia macam ni. Dia bukan double XL lah. Dia L ke XL, macam tu lah. Kepada macam ni lah badan dia. Saya gunakan cara yang sama, saya share dalam e-book tersebut yang bernilai RM49. Kita bagi percuma kepada yang daftar. Kepada macam ni badan dia, kepada macam ni dalam tempoh 2 minggu, 3 minggu je. Daripada macam ni, double XL turun kepada saiz XS dalam masa 26 hari je. Okay, saya share apa yang dia buat dalam e-book tu. Daripada macam ni kepada macam ni dalam tempoh 2-3 minggu je. Siapa sini yang berminat nak tahu? Daripada macam ni kepada macam ni dalam tempoh sebulan macam tu, umur dia 50 lebih. Daripada macam ni kepada macam ni dalam tempoh tak sampai sebulan juga, dengan ikut cara yang saya share dalam e-book. E-book apa? E-book dari plus size ke M. Tanpa produk. Itu yang kita buat. Dan yang paling best, tak bersenam pun diorang ni. Ada yang bersenam lah, tapi yang bersenam tu macam ni ha. Yang bersenam tu macam ni. Macam Alia. Alia dia bersenam. Dia kaki bersenam. So dapatlah daripada double XL boleh turun ke saiz XS dalam masa 20 hari. Kan? Yang paling best sekali adalah apa tau? Yang paling best sekali adalah kita bagi percuma. Nombor 2, saya akan bagi juga satu benda, nama dia kita boleh sesi bersoal jawab. Sesi bersoal jawab dalam kita punya Telegram channel dan juga dalam Facebook Live ni. Kita akan buat satu sesi soal jawab. Kita akan bagi reminder kepada you all. Kalau katakan ada soalan, korang boleh bertanya soalan dekat dalam kita punya platform, yang mana saya akan jawab soalan korang setiap minggu. Saya yakin kita ni bila kita cuba nak turunkan berat badan, ada banyak persoalan-persoalan yang berlega-lega dekat kepala kita. Kadang-kadang kita tak tahu nak tanya siapa. Kita Google pun jawapan tak jumpa. Kita Google, kita search jawapan, kita jumpa produk kurus. So kita tak nak guna produk kurus. Kita nak dapatkan jawapan yang lebih ilmiah. Dan jawapan yang ilmiah tu jawapan yang terbukti berkesan. Yang itu yang saya akan share juga setiap minggu kepada mereka yang berada dalam kita punya Zero to Slim Fit ni. Nombor 3, you akan dapat masuk dalam kita punya group Telegram community yang mana ramai yang cuba nak turunkan berat badan bersama kita supaya kita punya usaha nak turunkan berat badan tak ke laut. So pendek kata, semua benda tu kita bagi percuma je untuk you all kepada yang mendaftar dalam Zero to Slim Fit untuk esok ni. So link pendaftaran akan keluar tak lama lagi dalam Telegram channel. So yang belum lagi join Telegram channel, klik kat pin komen kat bawah tu. Masuk dalam kita punya Telegram channel, join Telegram channel, kemudian tunggu kejap, tak lama lagi keluar satu link pendaftaran. Pendaftaran hanya terhad kepada 100 orang terawal sahaja. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Thank you sebab join. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.